Baik. Ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya rasa yang pertama sekali mohon maaf bulan lepas tak mai. Yang tu dulu bulan minta maaf yang banyak sekali. Emergency. Baik. Dan malam ni insya-Allah oleh kerana kita masih lagi belum menetapkan kitab untuk kita sama-sama munaqasyah, sama-sama bincang di Masjid Al-Amin ini sekalian. Dan insya-Allah saya pun duk fikir, duk cari, saya nak bicara tentang tajuk fiqh. Lastu bi ahlin, saya bukan ahli. Duk fikir nak bicara tajuk tauhid, tentang ilmu tauhid, lastu bi ahlin, saya pun bukan ahli. Dan nak bicara tentang ilmu tasawuf, lagilah bukan ahli saya. Jadi saya duk pusing pimai cari kitab. Akhirnya saya dapat satu kitab yang saya rasa bila tengok dengan jadual di belakang tu, saya rasa bolehlah kalau kita nak bincang kitab ini selepas ni sekalian. Saya pilih berkaitan dengan tajuk tentang riwayat hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana kitab tu malam ni saya bawa sekalian, dan ayah boleh pergi cari di kedai noh. Insya-Allah bulan depan kita minta main mengaji, kita minta hak nak mengaji betul-betul ya bawa kitab tu. Maknanya bahasa tu bahasa apa tak? Bahasa dia kalau boleh semua pakat beli kitab lah. Kalau rasa nak mengaji sekalian, kita minta beli kitab sekalian. Dan kitab ni ayah boleh pergi beli di kedai, saya rasa kedai buku banyak ada sekalian. Yang mana kitab ini riwayat hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dikarang oleh Al-Imam Abu Hassan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Abu Hassan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Yang mana ulama ni berasal daripada Lucknow, India. Dan dia telah karang satu kitab sirah sekalian tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni boleh kita katakan pada sekarang ni, waktu sekarang ni, kitab yang sempurna insya-Allah. Walaupun tidak sesempurna, walaupun tidak mendapat ataupun tidak sama nilai dengan kitab-kitab sirah yang terdahulu, tapi dia juga diiktiraf sebagai satu kitab sirah yang komplit pada hari ini sekalian. Bawah sikit daripada kitab Rahiqul Makhtum ya, karangan Safiyuddin Mubarakfuri. Itu di antara kitab sirah yang terbaik pada waktu sekarang ini. Tapi kitab ini pun karangan Imam Abu Hassan Ali Al-Hasani An-Nadawi pun satu kitab yang cukup cantik untuk kita sama-sama bincang sekalian. Dan dalam ni dia bawa daripada banyak sudut, kerana Imam Abu Hassan Ali Al-Hasani An-Nadawi ini selain daripada dia pakar sejarah, dia juga pakar dalam ilmu-ilmu yang lain. Jadi dia himpunkan semua ilmu geografi, ilmu apa semua, dia himpun semua sekali, dia karang satu kitab sirah ni. Sebab tu nanti kita boleh tengok apa sekalian, dia ulas tentang Rasulullah ni daripada zaman sebelum kedatangan Rasulullah lagi, dia dah ulas dah. Dari sudut ekonomi tanah Arab, dari sudut politik tanah Arab, dari sudut sosial tanah Arab, dari sudut kemasyarakatan di tanah Arab sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang dia bahas ni cukup cantik sebab dia bahas tak panjang, dia bahas pendek-pendek. Maknanya satu tajuk tu dia bawa pendek ya cerita dah. Jadi kita baca paling kurang main mengaji malam tu dapat 2 tajuk pun jadilah. Dan mudah-mudahan bila kita bicara kitab seumpama ni, mudah-mudahan Allah campak kepada kita perasaan kasih, sayang, cinta kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Boleh ke no? Saya tak setuju ya kitab ni nampak gaya. Kitab ni seronok mengaji selalu. Ada pok-pok kena batai hidung, memang kena lah. Kan? Sebab tu saya nak baca kitab tu. Baik. Boleh no? InsyaAllah pakai cari belakang. Siapa yang tak dan, mungkin pihak masjid boleh jumpa, boleh tengok kitab ni, nanti boleh pergi cari di kedai insyaAllah. Baik. Malam ni saya nak bawa pada ibu sekalian, kita nak sambung balik perbincangan kita pada 2 bulan yang lalu. Pada 2 bulan yang lepas, saya bawa pada ibu sekalian tentang satu risalah kecil. Yang mana risalah ni pun saya lupa nak bagi kat pihak masjid ibu sekalian. Kan? Pihak masjid dah semangat dah nak susun, nak buat, nak bukukan, nak bagi pada ayah ibu sekalian, tapi silap daripada pihak saya sendiri, saya terlupa. Tak apalah, esok saya khatiam insya-Allah bagi kat Ustaz Rosdan. Nah, baik. Malam ni saya nak sambung balik tentang risalah kecil yang dihimpunkan oleh Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan hafizahullah taala, seorang ulama besar, seorang mufti bermazhab Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah. Dan dialah mufti mazhab Syafi'i yang terakhir di kota Mekah, sebelum kota Mekah ataupun sebelum Arab Saudi itu diambil alih oleh golongan yang berpahaman yang kita sebut selama ini sebagai pahaman Wahabi. Dan sebelum puak-puak tu ambil alih di sana, di antara mufti mazhab Syafi'i yang terakhir adalah Imam Sayyid Ahmad bin Sayyid Zaini Dahlan.
Dan beliau menyusun satu kitab risalah kecil Ustaz yang dinamakan Majmu'. Risalah Majmu', yang mana dia menghimpunkan tentang beberapa hadis-hadis Rasulullah tentang solat. Dan dalam risalah tersebut dia pecah kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama dia cerita tentang balasan orang-orang yang meninggalkan solat. Bahagian yang kedua tentang kelebihan solat berjemaah. Bahagian yang ketiga tentang kelebihan khusus orang yang semayang subuh dan semayang isyak secara berjemaah. Dua semayang yang paling berat kat atas orang munafik. Dua tu, subuh dengan isyak. Yang lain boleh buat, maghrib tak ada masalah, isyak. Yang lain tak ada masalah, subuh. Nabi kata asqalul salati 'alal munafiqin, seberat-berat solat ke atas orang munafik adalah sembahyang subuh dan sembahyang isyak. Sebab tu Sayyidina Umar kalau tengok orang tak pergi sembahyang subuh, dia syak, dia kata dia ni munafik. Sembahyang lain ada, subuh tak ada, depa kata ni munafik. Pakat kena belakang. Apalah, ada dalam risalah ni dalam bahagian yang ketiga. Dan bahagian yang keempat daripada risalah kecil ini bicara tentang solat yang dilakukan oleh salafus soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka menjaga solat mereka. Tak apalah, nanti risalah ni bila siap cetak dan sebagainya, pakai ambil lah. Nah, insya-Allah saya cerita aja dulu gambaran. Malam ni saya nak sambung tentang larangan kepada manusia-manusia yang meninggalkan solat, ataupun ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan solat. Kita dah bicara 3 hadis sebelum ini ibu sekalian. Hari ini kita akan sambung hadis yang seterusnya. Baik. Di antara hadis yang lain yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, annahu qala yawman li ashabihi, satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat ramai-ramai. Sahabat Rasulullah mengatakan, Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, kau janganlah jadikan di kalangan kami ni ada orang-orang yang celaka. Syaqiyan ni maksudnya orang yang celaka. Wala mahruma, dan orang-orang yang diharamkan daripada mendapat rahmat Allah. Kita boleh terjemah diharamkan daripada rahmat Allah ni, janganlah dijadikan kami ni daripada kalangan yang tak dapat rahmat, tak dapat belas kasihan, tak dapat pengampunan ataupun tak dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata jangan bagi di kalangan kami ni orang yang tak dapat rahmat seumpama ni. Satu, yang kedua jangan bagi kami ni jadi celaka. Sahabat bertanya, minta maaf, kemudian baginda sebut lagi, atadruna mani syaqi wal mahrum. Baginda tanya kepada para sahabat, kamu kenal tak siapa orang hak celaka ni? Siapa orang yang Allah tak bagi rahmat kat dia, Allah tak bagi barakah kat dia, Allah tak bagi kelebihan kepada dia, Allah tak bagi futuhat kat dia, Allah tak bagi fuyudat, Allah tak bagi kat dia macam-macam. Siapa golongan ni? Para sahabat kata, wa man huwa ya Rasulullah, siapa golongan hak jenis macam ni? Siapa hak jenis celaka, hak tak dapat apa-apa ni? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tarikus salah, orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang ini maksudnya bersulan, dia mengetahui hukum sembahyang, dia mengetahui cara sembahyang, dan dia bersembahyang, cuma dia tinggalkan sembahyang tersebut. Ini dipanggil tarikus salah. Kalau hamba Allah tu tak pernah sembahyang Ustaz, dia pun tak tahu hukum hakam sembahyang, dia pun tak reti cara sembahyang, orang macam ni kita kena dakwah. Hak ni tak dipanggil meninggalkan sembahyang, pasal dia tak tahu. Ni hak jenis tahu dah sembahyang, tahu sembahyang tu wajib, tahu dah sembahyang Zuhur 4, sembahyang Maghrib 3, tahu dah tunggu terbalik tu, reti dah Ustaz. Bacaan pun tahu, tapi saja tak mau sembahyang. Rupanya orang macam ni Nabi sebut celaka. Sebab tu faham bahasa tu lah. Dan celaka orang yang meninggalkan sembahyang ni, dia bukan takat celaka dia seorang je lah. Dia bagi efek, dia bagi kesan kepada siapa duduk keliling dia. Kalau kata dia seorang suami, dia tak sembahyang, isteri dia akan dapat juga tempiah kecelakaan tu. Anak-anak kalau tak sembahyang Ustaz, anak-anak pun akan dapat tempiah daripada kecelakaan suami yang tak sembahyang tu. Kalau kata yang tak sembahyang tu adun Ustaz, adun contoh. Kalau kata yang tak sembahyang tu adun Ustaz, oi, waktu nak, contohlah ni, contoh lah, waktu nak pelihara raya menyengit kempen Ustaz, tapi rupanya sembahyang pun tak Ustaz, oi, ataupun sembahyang tak cukup Ustaz, oi.
Bila kita lantik dia juga jadi adun Ustaz, Allahu Akbar, dia perintah satu kawasan tu dapat tempiah kecelakaan daripada dia. Apa sebab Ustaz? Di antara mudah, Umar Abdul Aziz pernah mengatakan, jangan kamu bagi amanah kepada orang yang tak semayang, kerana orang yang tak semayang ni dia pasti tak boleh buat amanah dia tu. Tunggu kan? Kalau kata semayang dia tak boleh jaga, amanah dia takkan boleh buat lah. Faham maksud saya tu? Faham ke saya duk kata tu lah? Tunggu, dia tak boleh buat. Orang bagi tugas kat dia, dia tak boleh buat. Orang bagi kerja kat dia, dia tak boleh buat. Orang bagi satu-satu amanah, dia tak boleh tunaikan. Apa sebab Ustaz? Sebab semayang rongok. Dan Umar Abdul Aziz juga apa sekalian, sampai satu tahap, kalau orang tu semayang lewat pun dia tak bagi amanah. Sebab dia tahu, kalau semayang galik, amanah pun galik. Sebab tu ayah-ayah yang mana di sini nak lantik adun, cuba cek semayang fardu dia cukup tak? Boleh? Kalau rasa tak cukup Ustaz, kami pun kena dia semayang tak cukup Ustaz. Kalau tahu semayang dia tak cukup, jangan lantik. Kalau lantik, bukan setakat dia bagi celaka diri dia, dia mencelakakan kita semua satu adun dia. Faham bahasa tu? Kalau dia Perdana Menteri Ustaz. Kalau dia Perdana Menteri Ustaz, dia pun semayang tak cukup Ustaz. Mayang pun rongok Ustaz. Kalau dia pun tinggal semayang, padahal dia tahu hukum tu Ustaz, tapi dia tinggal semayang, satu negara akan celaka dengan sebab dia seorang. Tak betul? Awak isu kapal terbang persendirian kan macam mana kan? Beli lagi Ustaz, padahal yang tu yang ketujuh. Tahu cerita Ustaz, minta maaf lah, tajuk ni kita bukan saja nak sebut, tapi kita nak kata juga lah. Dalam keadaan kita tengah sesak, dalam keadaan masyarakat, dalam keadaan rakyat negara ni, dalam keadaan hutang negara banyak, beli lagi kapal terbang yang ketujuh Ustaz, beli buat apa? Dah ada 6 biji dah, dia tambah lagi sebiji. Allah. Kan baik kalau duit tersebut bagi kat kerajaan Kelantan buat rumah hak banjir dah itu. Tak betul lah. Berapa juta duk bayar tu Ustaz, ambil bagi buat rumah tu. Kalau kata sebiji rumah di sana boleh buat dengan harga 30,000 Ustaz, dah berapa biji dah boleh buat Ustaz? 10 biji 300,000. Tak betul? 100 biji 3 juta. 3 juta ringgit, 100 keluarga dapat rumah. Faham ke saya duk kata lah? Lari tajuk orang semayang dengan jet peribadi. Tak apalah nak sebut ke lah. Kita nak sebut di sini, kalau kata yang tak semayang tu pemimpin tertinggi, bukan setakat dia celaka, semua rakyat dalam negeri tersebut akan dapat tempiah kecelakaan. Sebab tu kita nak minta beringat, jangan ambil orang yang tak semayang. Sama juga ayah-ayah di sini, kalau anak kita minta maaf, menantu, sorry, ada hamba Allah tu datang minta anak kita, ayah cuba cek semayang hak bakal menantu ni. Kalau kata dia tak semayang, dia semayang silat, ambil. Kalau kata semayang dia cukup 5 waktu Ustaz, kami pun tengok ada bukti, kami pun duk korek-korek sikit, tahu kata dia semayang cukup Ustaz, ambil. Tapi kalau ayah tanya semayang cukup tak, dia kata semayang macam tu lah pakcik. Dia bunyi ayat macam tu lah pakcik. Jangan ambil Ustaz. Ayah ambil juga, ayah dikira berdosa, ayah dikira pecah amanah kerana menyerahkan anak kepada orang yang tidak beramanah. Jaga Ustaz. Orang kita duk rasa macam tak apa, naknya dak Ustaz. Ayah bila serahkan anak perempuan kita kepada orang yang tak semayang, dia tak semayang, dia dikira pecah amanah. Kita serah anak kita pada orang yang pecah amanah, kita pun dikira pecah amanah. Habis itu Ustaz, kalau anak saya tolak hak ni, saya tolak tak semayang, hak ni saya tolak tak semayang, anak saya siapa nak Ustaz? Lah, Ustaz dah. Sungguh lah, biar anak kita hidup membujang lebih baik daripada berkahwin dengan lelaki tak semayang tu. Minta maaf je lah, walaupun tajuk ni agak sensitif lah, sebab minta maaf, dalam rumah kita lah semua pakai ada belakang orang tak semayang.
Kalau kata tak semua sekalipun, ada juga seorang hak semayang tak cukup tu. Sungguh lah. Dan kadang-kadang dengan sebab dia seorang tu kan, satu rumah jadi tak sejahtera. Dengan sebab dia seorang dalam rumah tu, satu rumah jadi tak tenteram. Dengan sebab dia seorang kan. Teruk tu kan, orang tinggal sembahyang ni teruk. Sebab tu kalau boleh ayah-ayah yang ada di sini, ada anak hak umur 7 sampai 14 tu, anak tak sembahyang, henduh lagi. Henduh tu pukul tu lah. Selagi mana boleh kerah dia orang sembahyang, kerah. Dia orang nak marah, marah. Ibu-ibu di belakang, anak tak sembahyang, kalau rasa boleh gerak, gerak. Boleh curah air atas muka, curah habislah. Dia nak marah, marah habislah. Ngohlan. Kalau tidak, celaka tak sedap betul lah. Celaka ni belah-belah KL boleh lah pakai celaka. Bahasa kita panggil sial pun tak sedap, sial sedap. Sial. Orang hantar sembahyang ni bahasa kampung kita buat sial faham pun. Makna kalau dia ada dalam rumah, dia membawa sial dalam rumah. Sebab tu kita minta kalau boleh sama-sama ambil perhatian berjalan. Nah, benda-benda seumpama ni. Baik, sambung. Dalam hadis yang kedua, wa fi haditsil Isra, lamma ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qaumin turqaqu ru'usuhum bil hijarah kullama rudikhat adat kama kanat la yafturu anhum min dhalika syai'un. Qala ya Jibril, man haula? Qala alladhina tatathaqalu ru'usuhum 'anis salah atau kama qala. Dalam hadis yang kedua ini cerita tentang peristiwa Isra Rasulullah ataupun peristiwa Mi'raj. Peristiwa Isra Rasulullah daripada Makkahul Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Waktu baginda Isra tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada satu kaum yang menghantukkan kepala mereka ke batu. Kan waktu dalam peristiwa Isra tu baginda nampak banyak peristiwa-peristiwa yang pelik. Ada hak tarik lidah kerat. Yang ni Isra Mi'raj, nanti ustaz-ustaz ceritalah. Tarik kerat lidah tarik lidah kerat. Hak berenang dalam mayak darah pun ada. Kemudian ustaz yang pakai baju nampak cawat saja duk berlari pun ada. Macam-macam pasien. Salah satu daripada mereka, batu ada di depan. Apa mereka buat? Mereka hantuk kepala ke batu. Hantuk-hantuk pecah merambu darah. Kemudian ustaz, kepala cantum balik bagi jadi elok, hantuk lagi. Hantuk tu merambu pula darah, pecah kepala tu. Kemudian Allah bagi elok balik kepala tu, hantuk lagi. Itu je kerja dah. Baginda sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada buat panggil macam tu, hantuk kepala ke batu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam tanya kepada malaikat Jibril, man haula? Siapa ni? Ni hak angkut kepala kat batu ni siapa ni? Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang yang berat kepala mereka, ataupun kita translate bahasa mudah, orang-orang yang malas untuk sembahyang. Yang dia hentuk kepala ke batu tu siksaan kepada orang yang malas nak sembahyang. Dia tidak ada sebarang keuzuran, dia boleh sembahyang, dia tahu hukum hakam sembahyang, dia tahu cara sembahyang, tapi dia tak mau sembahyang. Kalau tak silap saya, Syekh Mutawalli Sya'rawi lah, antara seorang ulama yang Allahu Akbar, hebat adalah. Saya dengar kuliah-kuliah tafsir beliau, Allah Akbar. Allah bagi futuhat pada beliau, cukup hebat adalah. Beliau pernah ditanya tentang masalah Isra ni. Tuan Syekh, kenapa orang yang meninggalkan sembahyang, dia kata Allah seksa dengan cara hentuk kepala ke batu? Kalau orang hak mengumpat, tarik lidah kerat, yang tu boleh terima logik akal. Boleh terima lah logik akal tu, ni mulut ni, sebab tu kena kerat lidah tu. Tapi orang yang tinggal sembahyang, pasal apa Allah seksa hantuk kepala ke batu? Syekh Mutawalli Sya'rawi jawab senang. Dia kata orang, minta maaf nah, sembahyang ni Allah perintahkan pada semua manusia. Kalau manusia tu tak boleh sembahyang berdiri sempurna macam biasa, dia boleh sembahyang duduk. Duduk tak boleh, baring tak boleh, dengan isyarat tak boleh, mata. Last kali sampai tak boleh buat apa dah, sembahyang dengan hati. Maknanya di sini bahasa mudah dia sebut, sembahyang ni macam mana cara pun boleh. Kalau tak boleh cara ni, kamu kena buat cara ni. Tak boleh cara B, kamu akan buat cara C. Sampai last kali sembahyang dengan hati. Sembahyang tetap kena sembahyang. Tuhan bagi cara tu. Nabi SAW ajak cara sembahyang tu. Tapi dia kata orang yang tak mau sembahyang tu, masalah dia di sini. Dia set dalam kepala, sembahyang kan dapat apa?
Semayang bukannya untung pun, semayang kan kaya. Ni dalang ni dia siap-siap dalam kepala ni. Aku semayang bukannya dapat boleh buat apa-apa pun, tak senang aku kalau semayang. Bila dia simpan dalam kepala macam tu, hari kiamat kelak Allah seksa kepala haduk fikir tu lah. Tu yang dihantuk kepala ke batu. Faham maksud saya tu salah? Oh. Dan ayah kena ingat di akhirat tidak ada perkataan mati. Makna dia hentuk kepala ke batu Ustaz, mati Ustaz? Tak mati. Bukan sahih riwayat Bahru Mazi pun ada. Sahih Tirmizi, Sunan Tirmizi. Kan waktu hadis Allahumma salli ala Muhammad, orang hak masuk syurga semua masuk dalam syurga. Hak masuk dalam neraka semua pakat masuk dalam neraka. Bila hak syurga masuk syurga, hak neraka masuk dalam neraka, hak syurga rasa nikmat, hak dalam neraka duk meraungnya tu lah, kena azab. Tiba-tiba dengar satu suara tu panggil semua penduduk syurga, penduduk neraka. Hak masuk syurga semua pakat susah hati. Ni panggil balik ni silap tempat ke apa kah? Tengok sebab panggil balik ni, panggil balik penduduk syurga, panggil balik penduduk neraka, silap lah ni. Jadi hak masuk syurga semua susah hati, takut-takut mereka silap location, patutnya masuk neraka, tersilap. Depa faham macam tu. Penduduk neraka bila dengar suara kena panggil ni semua pakat terpa dekat pintu, seronok, habis dah kot azab kami ni, kami nak masuk syurga dah kot. Rupanya bila masing-masing duduk di depan pintu syurga dan neraka tu bersilan, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kematian, tapi dalam bentuk kambing. Yang dikatakan maut tu, Allah datangkan maut tu, mati tu dalam rupa bentuk kambing. Dan kambing tersebut disembelih, mati tu disembelih. Sebagai satu simbol kepada kita, mati dah mati. Apa bahasa mudah dia Ustaz? Bahasa mudah dia, kamu masuk dalam syurga ni tak ada mati dah, sebab mati dah disembelih. Kamu yang masuk neraka, duduk dalam neraka kena seksa ya, tak mati dah. Kenapa tak mati? Mati dah dimatikan. Habis tu Ustaz, yang kena hentuk kepala dengan batu tu Ustaz, hentuk tu lah, hentuk kepala ke batu. Faham maksud tu Ustaz? Oh. Sebab tu kita minta kalau boleh ayah berbusilan, kalau nak cerita tentang azab di akhirat ni takut Ustaz. Sebab tu kita nak minta ayah-ayah di sini ada anak tak semayang, balik suruh lah Ustaz, suruh Ustaz. Ustaz, dia orang tak mau buat Ustaz, tugas kita suruh ya. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, fa innama alaikal balagh, wahai Muhammad, tugas kamu ni sampaikan ya, suruh ya. Jadi tugas kita apa Ustaz? Suruh ya. Dia orang nak berubah tak berubah, tu bukan kerja kita Ustaz. Tugas kita suruh. Sampai bila nak suruh Ustaz? Suruh sampai kita mati. Boleh? Kalau kita tak mati Ustaz, suruh sampai dia mati. Maksud dia suruh sampai sudah lah tu maksud dia tu. Suruh. Marah Ustaz? Nak marah buat apa Ustaz? Berubah tak berubah ni, itu hidayah daripada Allah. Itu hak Allah, dia nak berubah tak berubah. Tugas kita suruh. Ustaz, kami suruh dia tak mau dengar saya lah. Kan bila kamu suruh seseorang buat satu benda, bila dia tak buat, Allah nak bagi kamu sabar, Allah nak suruh kamu sabar, kan sabar tu dapat ganjaran. Ustaz, saya suruh Ustaz, dia tak mau dengar, geram saya. Kan bila kamu suruh dia tak mau dengar tersebut, kamu akan suruh kali yang kedua, kan suruh kali kedua tu ganjaran untuk kamu. Saya pesan 60 tahun Ustaz. Saya pesan 30 tahun Ustaz. 30 tahun kamu suruh, 30 tahun kamu pesankan dia, 30 tahun kamu dapat ganjaran. Boleh dapat saya lah. Lepas tu kita minta balik lepas ni pakat-pakat suruh lah kan. Suruh je lah. Saya baru ni mengajak di masjid apa sama gagah je lah. Saya rasa benda tu pun dia rakam kat baru ni. Saya pun tak sangka je lah no. Kita mengaji kitab tu hari tu, kitab peringatan akhir zaman tu. Saya ada ulas satu tajuk di tu, tajuk tu kita ulas di sini. Tapi saya tak pernah jumpa apa pandangan tu. Waktu cerita di sini, waktu kuliah di sini, saya tak sempat cerita pandangan ulama tentang isu tu. Baru ni pergi sama gagah, saya sempat baca kitab tu. Allahu Akbar, ngeri je lah. Ayah pernah dengar tak hadis yang saya baca kepada ayah sekalian?
kata baginda sallallahu alaihi wasallam, inna awwalal ayati khurujan, tanda kiamat besar yang pertama yang akan keluar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulu'us syamsi min maghribiha, keluar matahari daripada sebelah barat, wa khurujud dabbati 'ala an-nasi duhan, dan akan keluar binatang yang bernama dabbah kepada manusia pada waktu duha. Dan Nabi sebut pula yang satu akan keluar selepas yang satu, maksud dia bila yang pertama keluar, yang kedua akan menyusul. Fal ukhra ala atharihima qariban, fal ukhra ala athariha qariban, dan yang kedua kata Nabi SAW, dia akan keluar sejurus selepas yang pertama. Jadi bahasa mudah kita sebut tanda kiamat besar, Nabi sebut dalam hadis tersebut, matahari terbit sebelah barat, dan isu keluar dabbah pada waktu duha, keluar binatang melata. Saya mengajak di masjid sama Gagah baru ni tentang isu dabbah tu. Rupanya dabbah tu Zailan ada 5 pandangan. Saya sebut 5-5, cuba ayah ambil perhatian tengok. Takut Zailan pasal Nabi kata tanda kiamat besar ni boleh jadi yang pertama matahari terbit sebelah barat, dan boleh jadi keluar dabbah tu dulu. Ulama bahas dabbah ni 5 pandangan. Pandangan nombor 1, mereka mengatakan ni anak kepada unta Nabi Saleh yang dibunuh dulu. Kan zaman Nabi Saleh dulu ada unta tu beranak apa sekalian, dan mak unta tu dibunuh oleh pok-pok kaum Nabi Saleh tu. Anak unta tu lari. Anak unta itulah yang disebut sebagai dabbah. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua sebut dabbah tu jasasah. Jasasah tu cerita hak Tamim Ad-Dari tu. Kan Tamim Ad-Dari naik kapal terpelanting di satu pulau, dia turun daripada kapal tersebut, dia tengok ada binatang tak tahu kepala tak tahu ekor, binatang tu pula boleh bercakap. Binatang tu kata ada manusia tunggu kamu dalam gua. Tamim Ad-Dari sahabat ni masuk dalam gua tersebut, tengok ada seorang laki-laki kena ikat. Laki-laki hak kena ikat ni tanya Tamim Ad-Dari, apa tanah dekat situ subur tak lagi, tasik dekat tempat sekian-sekian kering tak kering lagi, pokok dekat pokok kurma dekat kawasan-kawasan sekian berbuah tak lagi, Nabi akhir zaman keluar tak keluar lagi, dia hijrah ke tak lagi. Kan cerita tu tau. Bila Tamim Ad-Dari jawab kat laki-laki yang kena ikat ni, laki-laki yang kena ikat ni jawab, kalau macam tu aku dah tak lama dah nak keluar, aku nak keluar dah. Tu bahasa mudah dia lah, aku nak keluar dah. Bila Tamim Ad-Dari tanya siapa kamu, dia jawab akulah Dajjal. Jadi dabbah tu binatang melata tu ada yang mengatakan jasasah yang dijumpai oleh Tamim Ad-Dari hak awal, hak tak tahu kepala tak tahu ekor. 2. Tu pandangan nombor 2. Pandangan nombor 3 Silan, mereka mengatakan dia ular, seekor ular. Dabbah tu ular, wallahu alam. Tu pandangan. Pandangan nombor 4, dabbah tu manusia biasa macam kita. Dan pandangan nombor 5, yang ni yang agak menakutkan saya Silan, dia sebut, dia kata dabbah ni boleh juga kita istilahkan sejenis binatang yang jenis ada kaki melata ni. Dan dalam kitab tersebut dia kata maksud kata dabbah ni boleh jadi juga jarasim. Jarasim ni kata silap siap, betul kan jarasim? Kita terjemah bahasa lah bakteria ataupun virus. Yang kata dabbah ni bakteria ataupun virus. Kalau kata bakteria ataupun virus, kalau kita ambil terjemahan ni, kalau kata yang Nabi sebut tanda kiamat besar ini keluar dabbah pada manusia pada waktu tengah hari. Kalau kita terjemah dabbah ni sebagai virus, keluar virus pada manusia pada waktu tengah hari. Soalan dia bersulan, hari tu bukan Arab Saudi sekat kita sikit ke daripada masuk Arab Saudi hari tu? Pasal ada virus yang menular di kawasan Arab Saudi tu. Hari tu bukan ada orang berjalan hari tu. Yang pakai nak pi, ada yang kena cucuk, ada yang sekat tak boleh pi dan sebagainya. Pasal apa? Virus duduk di Arab Saudi tu. Kalau kata tanda yang dikatakan dabbah itu unta Nabi Saleh, selamat kita berjalan. Kalau kata dabbah tu benda lain, selamat kita lagi. Kalau kata yang dikatakan dabbah itu virus, nampak kaya sakit kita. Tak mau suruh nak semayang lagi ke? Tak mau suruh menentu semayang lagi ke? Ayah tak mau semayang lagi ke? Mana tahu tengok mengaji menyengit, semayang tak mau. Ada orang silan? Ada.
Ngaji menyengit semua tempat ngaji sampai kita nak lunyai tapi tak semayang. Kalau semayang pun Ustaz, semayang tak cukup. Tak ada orang sini tau. Macam ada nampak kita. Tak apalah, sama-sama kita betul insya-Allah. Baik. Hadis yang terakhir. Malam ni berhenti awal sikit boleh kono. Berhenti awal pun tak boleh lah. Baik. Cuba dengar, hadis ni agak panjang musilan, tapi tak apalah. Ala kulli hal, mudah-mudahan ambil pengajaran. Saya translate terus ke bahasa Melayu boleh hadis ni. Senang noh, cepat sikit boleh ambil point. Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salatnya, man hafaza ala salati akramahullahu bi khamsi khisalin. Tak puas baca bahasa Melayu, saya baca bahasa Arab dululah. Man hafaza ala salati, siapa yang menjaga salat, siapa semayang fardu 5 waktu cukup, akramahullahu bi khamsi khisalin, Allah akan muliakan orang yang semayang cukup ni dengan 5 benda. 5 benda. Yang pertama dia sebut dibebaskan ataupun yurfa'u anhu dhiqal 'aisha ataupun dhiqal 'aisha, akan dibebaskannya daripada kesempitan hidup. Siapa yang semayang cukup, Allah keluarkan dia daripada apa? Masalah hidup ni. Dia ada problem, Allah akan selesaikan. Dia ada masalah, Allah akan selesaikan. Dia ada apa kesempitan, Allah akan selesaikan. Dia ada masalah duit, Allah akan kayakan dia. Dia ada masalah kesihatan, Allah akan sembuhkan dia. Kalau tak sembuh, Allah bagi dia sabar. Dia ada masalah dengan anak bini, Allah akan selesaikan masalah dengan anak bini tu. Apa saja masalah, Allah akan selesaikan. Ingat hadis yang pernah baca pada ibu sekalian? Allah sebut dalam sebuah hadis kursi, Allah kata tafarraq li ibadati, hai manusia, kamu luangkan masa ibadah pada aku. Siapa luangkan masa ibadah pada aku, Allah kata aku bagi 2 benda. Yang pertama, aku bagi hati kamu tenang. Hati tenang ni maksud dia, Allah bagi hilang masalah. Allah selesaikan masalah kita. Allah hilangkan serabut kita tu. Satu. Yang kedua, wa asudda faqraka, Allah tutup miskin. Miskin ni kita translate, pintu habis duit, hak tu Allah tutup. Ayah pernah kena, hari ni dapat gaji, esok tayar motor pecah. Hari ni baru dapat duit, balik di rumah, bini minta. Hari ni baru dapat gaji sikit Ustaz, tengok-tengok lusa, hak ni jahanam, hak ni rosak, hak ni lingkup, semua nak kena keluar duit, nak kena beli baru. Ada? Tu panggil pintu perhabis duit. Bahasa kampung kita translate lah, tu pintu perhabis duit. Pintu nak kena keluar duit tu. Allah kata siapa yang buang masa ataupun luangkan masa ibadah pada aku tutup pintu-pintu perhabis duit tu. Sama juga macam hadis ni, siapa yang solat, Allah kata aku lepaskan kamu daripada kesempitan hidup. Sama Satu. Yang kedua, dilepaskan daripada azab kubur. Siapa semayang fardu cukup, dalam dunia Allah bagi tenang, masuk dalam kubur, nikmat nombor 2, dilepaskan daripada azab kubur, ditangguhkan ataupun diringankan daripada seksa kubur. Allahu Akbar. Nabi pernah angkat tangan macam Nabi pernah sebut pada para sahabat, seksa kubur ni, dinding kubur tu dia akan rapat macam tu. Sehingga baginda pernah angkat tangan, baginda tunjuk macam tu kat sahabat, tulang rusuk jadi macam tu. Yang kata seksa dalam kubur tu, dinding kubur rapat sampai tulang rusuk jadi macam tu. Kita tak mati Ustaz, tak tahu. Tapi orang yang rasa azab kubur Ustaz, dia rasa tu tulang rusuk jadi macam tu, dia tekan sampai jadi macam tu. Siapa semayang, jaga semayangnya, Allah akan jaga azab kubur ni, Allah tak kenakan kepada dia. 2. Yang ketiga, pergi kepada masyar, diserahkan catatan amalan dengan tangan kanan. Allahu Akbar. Amalan dia diserahkan dengan tangan kanan, menunjukkan kata dia bahagia. 3. Yang keempat, selepas dapat buku catatan amalan, atas titiang sirat, dia akan melalui titiang sirat seperti kilat. Allahu Akbar. Wa yamurru ala sirati kal barqi, bergerak atas titiang sirat tu macam kilat, macam buruh punya laju. Dan yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisabin, yakni bighairi hisabin, dia dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab yang banyak.
Maksud dia bahasa mudah kita sebut, dia senang masuk syurga. Orang jaga semayang, Allah akan mudahkan dia dunia sampai akhirat. Itu bahasa kampung dia. Boleh dapat tu? Selesai. Baik. Dan baginda sebut pula, wa man tahawana bis salah. Siapa yang suka dia buat pemain solat. Tahawana ni kita nak translate apa? Hawana ni pemudahkan solat. Pemudahkan solat ni banyak maksud silalah. Dia boleh semayang tak mau semayang, hak tu panggil pemudah solat, buat pemain dengan solat, meringan-ringankan semayang. Ataupun dia semayang tapi semua sentiasa semayang akhir waktu. Kira angkat takbir Allahu Akbar, azan maghrib. Kira baru semayang satu rakaat mayang asar, masuk maghrib. Hak tu pun dikira tahawana bis salah. Ataupun dia semayang Ustaz daripada awal sampai sudah, sekali pun tak khusyuk. Kira angkat-angkat takbir tu dia merata fikir malam ni Samarinda cerita apa. Tadi tengok dah pukul 7 kan Pak, teman lelaki upahan ni. Teman lelaki upahan pun tengok. Tengok semayang maghrib duk tengok cerita tu, duk ingat cerita tu, Allahu Akbar sampai habis. Baik, itu pun disebut mempermudahkan solat. Siapa yang mempermudahkan solat, Allah akan mengiqabkannya, Allah akan membalasnya, mensiksanya, menyiksanya dengan 15 siksaan. Banyaklah. Semayang 5 benda, tapi orang tinggal semayang 15 Tuhan bagi. Sebab tu tengok Azlan ada tak ada dalam hidup kita. Baik, nombor 1. Baik, minta maaf no. Allah akan mengazabkannya dengan 15 siksaan, 6 di dunia. Masa hidup atas dunia dia akan kena 6. 3 waktu nak dicabut nyawa, 3 azab Tuhan akan bagi. Dan 3 dalam kubur, waktu dalam kubur 3 lagi. Dan ketika di hari akhirat di padang mahsyar 3 lagi. 6 atas dunia, 3 waktu nak mati, 3 dalam kubur, 3 di padang mahsyar. Pak Ustaz, banyak ni orang tinggal sembahyang ni. Allah, antara benda yang dia akan kena Ustaz, nombor 1, dicabut berkat daripada hidup. Hidup tak ada berkat. Sebab tu ayah boleh tengok orang yang tinggal sembahyang, semua masalah akan mari kena pada dia. Barakah tak ada, kebaikan tak ada kat dia. Orang yang tinggal sembahyang tidak ada kebaikan pada dia. Boleh tengok sendiri. Dia dengan anak bini cuba tengok berantakan. Dia dengan tempat kerja, bos kerja marah ya. Duit tak cukup sedia. Problem banyak. Kemudian Ustaz, maksiat lain dia akan buat juga. Dia hidup jadi macam tu. Cuba perhati orang tinggal sembahyang salah. Macam itulah hidup dia. Tak payah susah-susah jajuh. Perhati anak sendiri sudah. Tengok anak sendiri tak sembahyang. Cuba tengok hidup dia macam mana salah. Dia jadi lain. Orang tinggal sembahyang ni dia memang lain semua salah. Satu. Yang kedua, terhapus tanda orang soleh daripada wajah. Sebab tu orang tinggal sembahyang boleh kenal fi wujuhi min athari sujud. Orang yang sembahyang ada tanda di muka. Orang tinggal sembahyang nur hilang daripada wajah dia. Sebab tu minta maaf no, saya tak reti dalam benda ni lah. Tapi kadang-kadang kita tengok orang Zalan, wallahu a'lam lah, ni pun Allah, tapi kita rasa jelah kadang-kadang teka ya. Kadang-kadang kita tengok orang tak sembahyang ni, nampak macam muka dia berlemuh. Nampak berlemuh macam mana? Walaupun muka dia putih. Tu nampak berlemuh macam mana? Berlemuh faham pun. Nampak berlemuh. Padahal muka dia bersih, pakai dengan pencuci muka semua siap, tapi nampak berlemuh. Tapi orang yang sembahyang walaupun hitam legam, kulit gelap, nampak cerah. Nampak tenang. Tengok seronok. Rasa tak salah? Faham kan saya duk kata? Macam marah nampak saya. Boleh no? InsyaAllah. 2. Yang ketiga, segala amalan yang dilakukannya, apa saja amalan baik yang dia buat, dia puasa ke, dia pergi haji ke, dia buat umrah ke, dia sedekah ke, dia apa lagi, tolong mak ayah dia ke, bela mak ayah sampai mati ke, berjuang ke, gantung bendera ke, apa saja yang dia buat tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa Ustaz? Pasal sembahyang sangkut. Sebab tu kita kesian, hak mana sembahyang tak cukup tapi pergi buat haji di Mekah. Kesian. Balik sambung lagi pula hak tak sembahyang tu, perangai tak sembahyang tu balik sambung pula lepas haji. Kesian.
Tengok semayang tak cukup Ustaz, tapi bendera gantung. Sian kan, sian. Semayang rongok Ustaz oi, subuh kira terbabas sedia, kira tak semayang sedia Ustaz oi. Tapi tengok mesyuarat, hui, bagi idea dia bagi. Hui. Sian. Tak kesian lah. Sian letih. Sebab lama dah ayah duk berdengar awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah di hari kiamat semayang. Semayang Tuhan kira dulu. Kalau semayang selesai, hak lain semua akan dikira. Tapi kalau semayang sangkut, amalan lain semua sangkut. Sebab tu semayang kena jaga kan? Kena jaga. Ni hak lain semua pulun Ustaz oi, pulun, tapi semayang buat halal balai. Berapa ramai hari ni semayang dalam keadaan dia semayang ikut cara hak dia mengaji zaman budak-budak dulu. Berapa ramai masalah. Tapi semayang duduk angguk tu oi. Semayang duduk angguk oi. Ni padahal gerakan kepala ni gerakan besar masalah. Anggota besar, gerak kepala 3 kali turut-turut kan batal. Tapi hak tu tak tahu. Kita duk pesan lama dah, ayah bila sujud kaki belakang tu lipat. Jangan bagi pacak macam tu, jangan buat bagi terkulai kat belakang tu. Kan waktu sujud duk tak kaki macam tu. Ni, patutnya kena lipat jari kaki tu. Dak saya buat terkulai tu. Waktu sujud yang pertama pun terkulai macam tu. Waktu sujud hak kedua pun terkulai tu. Tak boleh. Awak yang susah hati nampak gaya lah. Sungguh. Sebab tu saya tengok di jadual tu ada seorang ustaz mengajar kitab Munyatul Musalli. Kita minta ayah-ayah kalau boleh main mengaji, beli kitab tu mengaji Ustaz. Boleh Munyatul Musalli pun tak apa dah. Kakak orang awam macam kita ni. Nah, main ustaz tu mengajar Munyatul Musalli, main Ustaz. Saya mengajak abuan saya boleh lah. Saya nak mengajak orang kitab tu saya tak pandai lah. Boleh ke no? Ngaji jalan. Berapa ramai hari ni baca Fatihah. Baca Fatihah pun macam-macam. Ayah-ayah ingat lah. Lepas kita angkat takbir. Ni pun kena habak ni. Lepas kita angkat takbir. Allahu Akbar. Bagi ada saktah Zat. Saktah ni maksud dia berhenti Zat. Allahu Akbar. Baru baca. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajah lil. Baru baca. Sagi sampai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal yang ni pun ramai tukar. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Yang tu padahal maksud wa ana minal musyrikin tu aku daripada orang-orang yang syirik. Yang tu pun tukar. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bila habis perkataan muslimin, berhenti Ustaz. Berhenti Ustaz. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti Ustaz. Baru baca Fatihah. Dia panggil saktah. Kalau perbuatan dia panggil tamakninah. Kalau bacaan dia panggil saktah. Dan yang banyak orang kita duk buat Ustaz, hatta kadang saya pun buat juga. Tak apalah, sama-sama kita pun betul. Ni, lepas baca surah lah. Minta maaf, lepas sebut amin. Kadang kalau semayang seorang-seorang, lepas amin tu kira pederas surah terus Berhenti Ustaz. Berhenti Ustaz, baru baca surah. Dah baca surah sebelum rokok, yang tu pun ada saktah kat tu. Kan? Apa alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebelum nak rokok minal jinnati wan nas. Berhenti Ustaz. Allahu Akbar. Baru rokok. Ni tak dan Ustaz oi. Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Tak dan apa lagi, rokok dah. Tu saya kata tadi Ustaz. Berapa ramai yang semayang, dia semayang ikut cara hak dia mengaji masa dia budak dulu. Sebab tu kita minta cara semayang ni mengaji Ustaz. Nah, kalau tidak takut-takut amalan kita Tuhan tolak Ustaz. Kita pun tak pasal. Yang tu kita takut. Nombor 4, doa tidak diangkat ke langit. Tu balasan orang tinggal semayang lah. Dia doa dia tak diangkat ke langit, yakni tak dimakbulkan. Yang kelima,
tidak ada saham baginya dalam doa orang Muslim. Bila orang Islam dia doakan, dia angkat tangan, Allahumma fir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat, kepada semua orang Islam, muslimin muslimat. Orang tinggal sembahyang, dia tak masuk dalam doa tu. Maksud dia kalau Tuhan ampunkan semua dosa orang Islam, muslimin muslimat, hak tinggal sembahyang tak masuk. Nampak hina orang tinggal sembahyang ni lah. Dan nombor 6, keluar roh tanpa aman. Dia mati tak selamat. Nah, ni 6 balasan masa hidup. 3 balasan waktu mati. Saya sebut cepat-cepat tu salah, no? 3 balasan waktu mati. Nombor 1, mati dalam keadaan hina. Orang tinggal sembahyang, mati dalam keadaan hina. Hina tu macam mana Ustaz? Sama ada dia dipandang hina, mati dalam keadaan hina, mati dalam tempat yang hina, mati pada waktu yang hina, wallahu alam. Tapi dia mati dalam keadaan hina. Yang kedua, mati dalam keadaan lapar. Sian lah, no? Orang tinggal sembahyang, sian. Dan yang ketiga, mati dalam keadaan dahaga. Apa? Thirsty kan? Dahaga. Sehingga dalam riwayat sebut, walaupun diberi minum dengan air lautan ketika itu, dahaga dia tetap tak hilang. Ni balasan orang tinggal sembahyang. Ada no? 3, sorry. Balasan dalam kubur. Saya nak habis sikit Ustaz. Ada 6 poin ni, ringkas-ringkas insya-Allah. Balasan di dalam kubur. Nombor 1, disempitkan kubur sehingga bersilang tulang rusuk tu saya kata tadi tu. Nabi angkat tangan, Nabi tunjuk macam tu. Orang tinggal sembahyang dalam kubur, Allah sempit dua-dua dinding tu sampai tulang rusuk jadi macam tu. Ni tekan dua-dua tepi ni. Sial ni no. Yang kita takut anak kita salah. Sial. Takut keluarga kita. Sial. Baik. Dinyalakan api dalam kubur dan dipanggang di atas bara siang dan malam. Bawah dia tu dipanaskan bara api, duk golek atas tu lah. Saya selana ranza talahak tu. Jadi salai, kita terjemah salai tu, duk salai atas tu. Dia kalau bakar mati je lah, sakit. Bakar mati tu, tak apa. Ni salai Ustaz. Oh, salai sakit je lah. Lari tajuk sikit boleh je lah. Baru ni saya mengajak tajuk binatang. Tak apalah kita sebut di sini, no. Dalam Islam ada binatang yang boleh kita bunuh, ada binatang yang tak boleh kita bunuh. Binatang yang boleh kita bunuh dulu, saya sebut ringkas-ringkas. Antaranya berulang, boleh bunuh. Berulang, eagle. Malam ni Inggeris saja apa. Yang kedua, burung gagak. Burung gagak apa Inggeris sebut? Crow. Arab sebut ghurak. Burung gagak boleh bunuh. Yang ketiga boleh bunuh apa, kalajengking, scorpion boleh bunuh. Nombor 4 boleh bunuh tikus. Baginda bersabda, al-fa'rah minal fuisiqah. Tikus ni daripada binatang-binatang yang perosak, boleh bunuh. Tapi nak bunuh tikus ke nak bunuh binatang apa sekalipun Musliman, minta tolong bunuh bagi elok. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu nak bunuh bagi elok. Sebab tu kalau tikus kita minta janganlah duk rendam dalam mayat tu Musliman. Nak lemah mati tu siksa salah, siksa. Nak bunuh tikus jangan duk bubuh dalam api, jangan, tu siksa. Biar tengah panas Ustaz oi, siksa. Jangan Musliman. Habis tu nak bunuh tikus ni, nak bunuh bagi mati cepat. Hak tu tak apa. Macam mana cara? Terpulang. Ayah-ayah pun nak ambil tikus tu, empas terus kat dinding ke, ikut suka, boleh tak? Ataupun bubuh launcang beras. Bubuh launcang beras, ambil batu suruh, perang sudah. Lempak sekali dengan launcang beras. Yang kita tak nak duk rendam dalam mayat Ustaz. Nak mati tu kadang-kadang sampai 1 minit, 2 minit, 3 minit, seksa. Boleh ke no? Macam duk buat dah aja nampak gaya. Lagi binatang yang tak boleh dibunuh Ustaz. Binatang yang boleh dibunuh, anjing gila. Boleh bunuh. Anjing biasa tak boleh bunuh, tapi kalau dia menggila, boleh bunuh lah. Anjing gila. Dan binatang yang boleh dibunuh lagi, cicak. Boleh bunuh. Dan binatang yang tak boleh dibunuh, antaranya burung hut-hut, tak boleh bunuh.
Semut tak boleh bunuh. Melainkan semut yang memudaratkan kita bolehlah bunuh. Sebab tu kalau semut dalam rumah duk kacau makanan kita, tu bunuh lah. Tapi sarang dia di luar, janganlah duk pergi spray dengan reset tu lah. Bunuh hak dalam rumah sudah lah, hak di luar tu dia tak kacau kita, tak payahlah duk pergi bunuh. Dan binatang yang tak boleh dibunuh lagi bersilan, lebah tak boleh bunuh. Dan juga binatang yang tak boleh dibunuh, yang ni tolong hati-hati nah, katak. Katak tak boleh bunuh lah. Orang kita hari ni katak kira nak bunuh dia serlum kasut, tengok-tengok kaki tak masuk, dia ketuk-ketuk tahu dia sekilo dalam tu. Apa dia buat Ustaz? Kadang dia buang, kadang dia sepak, kadang dia terajang bagi sampai mati. Ada, tak boleh, katak tak boleh bunuh. Ya, buat umpan mancing Ustaz kita cadang cari hak lain lah. Tapi kalau tak ada Ustaz, ada tujuan tak apalah, tapi kita cadang cari hak lain lah. Nah, kalau boleh katak jangan bunuh Ustaz. Dan kalau boleh ayah satu kita pesan ayah kalau naik kereta, kalau kata nampak katak atas jalan, kalau boleh jangan langgar. Kalau boleh ketiang elok jangan langgar katak tu, walaupun dia kecil je lah, dia nampak lompat tu, boleh elok. Orang kita hari ni, Ustaz, kalau kata terlanggar tak apalah, tapi kita minta jangan saja-saja pergi langgar, hak tu kita tak mau. Boleh ke no? Tu langgar dah nampak gaya ni. Almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Fahim, dia bagi satu panduan. Dia kata kamu kalau naik kereta, nak jaga kereta kamu daripada aksiden. Kalau tak mau aksiden lah, senang terjemah bahasa tu. Kalau dia kata kalau nak elak daripada berlaku kemalangan, nombor satu dia kata tolong, macam mana dia sebut lah, kalau mengantuk berhenti, lena lah. Satu, kalau mengantuk lena, tu satu. Yang kedua dia pesanan nombor dua ni lah, dia kata kalau boleh apa saja binatang atas jalan raya jangan langgar. Jangan langgar sebarang binatang atas jalan raya, kerana mereka makhluk Allah. Dan bila kita menzalimi mereka, takut-takut mereka mendoakan kita supaya kita pula dibalai dengan sesuatu benda. Sebab tu kalau boleh jangan langgar sekalian. Hatta kalau binatang tu mati jangan langgar sekalian. Kucing tu mati dah jangan langgar. Bewak atas jalan jangan langgar. Kalau kata Ustaz bewak tu duk terbalik dah Ustaz, duk terkangkang mati dah, kalau boleh elok. Ulang kalau boleh elok, sebab dah mati dah, elok. Boleh ke no? Cuma apa kaduk buat dah nampak gaya. Tak apalah, ambil pengajaran Ustaz. Boleh ke no? InsyaAllah. Nah, jadi balik pada tajuk kita tadi, orang yang duduk dalam kubur, seksa yang dia akan kena, bersilang tulang rusuk satu, yang kedua akan disalai di atas bara api dua, yang ketiga dibelit di atasnya, yang ni takut ni, dibelit di dalam kubur tersebut seekor ular yang bernama Sujaul Aqra, yang mana ular ini akan memukulnya, akan mematuknya sebab dia meninggalkan sembahyang. Dan saya pernah jumpa satu riwayat, ular ni pun sekalian, racun dia kalau setitik jatuh atas muka bumi, apa tumbuhan pun tak boleh hidup. Nak kata beracunnya ular ni. Dan dia akan tunggu orang tak sembahyang ni. Orang tak sembahyang nanti kena. Tu yang dulu kecoh di Arab Saudi. Ingatlah satu ketika lu hak masuk dalam mastika apa semua tu. Hak mayat duduk tu, tengok ular duk gulung dia tu. Dia nak patuk dia. Arab Saudi punya kubur, dia bukan macam kita. Kita tanam dalam tanah memang tak nampak lah. Mereka ada rumah, mereka letak mayat tu atas parah. Lepas tu mereka tutup pintu tu. Lepas tahun 2 tahun 3 tahun, mereka baca okey mayat ni hancur dah. Jadi lepas 2-3 tahun mereka buka balik pintu tu, letak mayat yang baru pula. Mayat yang lama tadi dah tinggal tulang, mereka tolak tulang tu pergi jatuh bawah. Masa tu mereka masuk, mereka tengok ular tu belik. Cerita ni lama dah, 1990-an dulu. Nama ular ni Sujaul Aqra. Tu seksa yang Allah akan bagi waktu dalam kubur. Dan 3 seksa yang terakhir pun sekalian, Allahu Akbar. 3 yang terakhir, last. Yang ni panjang sikit sekalian. Apabila hari kiamat,
malaikat ni cerita waktu di hari kiamat. Apabila tiba di hari kiamat, malaikat akan datang kepada orang yang meninggalkan semayang. Di tangan malaikat itu ada rantai yang panjangnya 70 hasta. Maka dibelenggu ke tengkuknya. Siapa tinggal semayang di hari akhirat akan dibelenggu di tengkuk dia dengan rantai tersebut. Kemudian akan dimasukkan rantai tersebut di mulutnya, masuk ke ni, dan dikeluarkan melalui duburnya, tarik ikut punggung. Ni, masuk dalam kot ni, tarik ikut belakang. Balasan orang tinggal semayang. Dan dia akan diseru, orang akan kata pada dia, malaikat akan kata pada dia, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan kefarduan yang Allah tetapkan. Kata Abdullah bin Abbas, kalau satu gelung itu diletakkan, dijatuhkan atas muka bumi, maka akan terbakar satu bumi. Kalau satu gelung, rantai 70 hasta tu, satu, kita panggil apa? Gelung dia tu lah. Kalau satu gelung tu jatuh atas muka bumi, dunia ni terbakar. Nak kata panas je gelung. Ni dia masuk ke mulut, tarik ke punggung. Mati? Tak mati dah. Kan kita dah sebut tak mati dah. Allahu Akbar. Allah tidak akan seksa. Yang kedua, Allah tidak akan melihat kepada orang ni sekalian. Dan yang ketiga, tidak akan diampunkan baginya, tidak akan diampunkan bagi orang yang tinggal semayang ni, dan akan diseksa dengan azab yang sangat-sangat pedih. Allahu Akbar. Yang terakhir, ni ada satu riwayat sebagai penutup. Diriwayatkan sesungguhnya orang yang pertama yang dihitab, ni tak ada akan mengenai hadis tadi nah. Ni hadis yang lain, sikit yang saya sebut. Sesungguhnya orang pertama yang akan dihitamkan wajahnya pada hari kiamat adalah wajah orang yang tinggal semayang. Wajah dia akan hitam, gelap, boleh kenal. Sesungguhnya dalam neraka Jahannam ada satu lembah yang dinamakan sebagai Lam-Lam. Neraka Jahannam ada satu lembah, lembah tu nama Lam-Lam. Di dalamnya ada ular. Setiap ular ini lebarnya seperti belakang unta, panjangnya sebulan perjalanan. Panjang unta tu sama dengan kita hari ni duduk sini dua, kita berjalan kaki agak-agak sebulan sampai mana jalan. Minta maaf, naik jalan kaki pula. Kita naik unta daripada sini, kalau naik unta sebulan perjalanan agak-agak sampai mana? Kuala Lumpur boleh sebulan kalau naik unta. Ke Johor tak nampak Ustaz, kami ikut belah turun ke Johor ni tak nampak Ustaz. Sini pi Danok. Bahasa Danok unta. Sini pi Danok sebulan perjalanan naik unta sampai. Panjang ular tu daripada sini pi Danok tu lah. Ular tu duduk dalam lembah, lembah tu nama Lam-Lam. Ular ini akan mematuk orang yang meninggalkan solat. Kerja dia patuk orang tinggal semayang, maka menggelegaklah racun di dalam badan orang yang meninggalkan solat itu selama 70 tahun. Dia patuk sekali 70 tahun racun tu duduk menggelegak dalam badan orang tinggal semayang. Allah bubuh orang tinggal semayang dalam lembah penuh ular. Ular tu kira patuk dia, patuk racun tu mendidih 70 tahun, lalu buruklah daging tubuhnya. Allahu Akbar. Ayah-ayah berbunda rahmati Allah SWT sekalian, poin dia apa dia Ustaz? Poin dia macam ni Ustaz. Orang tinggal semayang ni teruk semua, tu bahasa mudah dah. Dunia pun teruk, akhirat pun teruk. Sebab itu tanggungjawab kita hari ni, kalau boleh ayah-ayah berbunda sekalian, pastikan kalau bolehlah keluarga kita semayang. Kalau tak semayang, kata Ustaz. Kata, tugas kita kata. Orang nak meluat pergi. Orang nak benci pergi. Kata. Yang kedua, kita minta ayah-ayah yang mana semayang tak cukup, semayang bagi cukup. Yang ketiga, yang mana semayang cukup, kita minta khatiak-khatiak semayang berjemaah. Yang keempat, siapa yang semayang pun cukup, semayang berjemaah pun cukup, kita minta kalau boleh buka balik kitab-kitab fiqh, mengaji balik bersekalian, mengaji balik cara semayang yang sebenar. Takut sekali kita duduk semayang ikut cara lama. Dan siapa yang dah semayang dalam keadaan baik, insya-Allah hukum hakam jaga, usahakan untuk dapatkan khusyuk pula dalam semayang. Sebab kita semayang 50 tahun, 60 tahun dah, sekali tak khusyuk je dah. Masalah. Sedangkan semayang yang Tuhan nak terima adalah semayang yang khusyuk. Sebab tu mudah-mudahan ayah sekalian sama-sama ambil manfaat insya-Allah. Dan buku ni insya-Allah sekali lagi saya ulang, nanti saya bagi kat Ustaz Rusdan. Boleh pun? Esok kalau lupa tolong peringat nah. Kita bagi sekalian. Kita minta pihak masjid photostat nanti ambil lah sekalian. Saya bukan nak minta duit sekalian. Saya tak harap sekupang pun. Cuma kita nak ilmu seumpama ni sebar-sebarkan sekalian. Boleh pun? Insya-Allah mudah-mudahan.
Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini, dan bulan depan kita minta pakat beli kitab ni belakang, dan insya-Allah bulan depan kita akan mulakan pelajaran berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia yang paling kita cinta atas muka bumi ini insya-Allah. Ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan hari ini saya ucapkan tahniah pada ayah-ibu sekalian dan tahniah pada kita semualah, kerana kerajaan negeri Kelantan berjaya membentangkan enakmen hudud di negeri Kelantan. Mudah-mudahan usaha ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cing. Boleh kan saya tahu? Baru baca kata penting kita ustaz tak gila.